Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran masa semakin pesat dengan teknologi yang semakin canggih. Tidak lupa juga dengan kealpaan manusia yang semakin hari semakin jauh daripada agama Allah. Bagaimana kita pada hari ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk terus memperkukuhkan tiang agama Islam dan kita melahirkan generasi yang beriman di kalangan anak muda kita. Bermula pada Julai 2015, Pusat Pengajian Ruwak Jawi yang bertempat di Kahirah, Mesir digerakkan oleh agamawan, tokoh-tokoh ilmuwan Melayu Malaysia. Kini sebanyak 130 kelas pengajian secara percuma diadakan setiap bulan bersama dengan ulama Al-Azhar. Oleh kerana Pusat Pengajian Ruwak Jawi sehingga hari ini hanya menyewa premis, sedangkan bilangan pelajar yang menghadiri kelas semakin hari semakin ramai. Maka dengan itu, Yayasan Al-Azhar Al-Thani telah bersetuju untuk melancarkan kutipan dana bagi tujuan pembelian bangunan Ruwak Jawi di Kahirah, Mesir. Yayasan Al-Azhar mensasarkan ringgit Malaysia 4 juta hasil daripada derma orang ramai bagi tujuan pembelian bangunan tersebut yang akan memberikan keselesaan kepada para pelajar di Kahirah, Mesir dalam usaha mereka untuk menuntut ilmu agama. Kini kami membuka peluang untuk anda bersama-sama menjadi salah satu bahagian dalam usaha mulia untuk melahirkan lebih ramai generasi ulama dalam negara kita. Anda boleh berinfak menerusi pakej-pakej yang telah disediakan. Menerusi infak ini sahaja, bukan anda berbelanja di jalan Allah, bahkan anda juga akan dapat menimba ilmu dengan menerima kitab hadis berbentuk e-book dan juga link penuh pengajian Ruwak Jawi di YouTube. Alhamdulillah, setakat pada hari ini sebanyak 1.5 juta telah dikumpulkan hasil infak orang ramai. Namun pihak Ruwak Jawi masih memerlukan 2.5 juta untuk melengkapkan tabung dana pembelian premis ini. Bantulah Ruwak Jawi, berinfaklah kepada tabung dana untuk pembelian bangunan Ruwak Jawi dengan harapan anda adalah sebahagian dalam proses penyebaran ilmu dan mudah-mudahan semua amalan kita berkekalan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan dia kecil tu lah. Kalau nak cerita banyak kena buka kitab dia. Abang tahu seterusnya nanti. Okey. Boleh ular kan? Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa alihi wa ashabihi al-kiram. Thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa walidihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wa ila ruhi muallifi hadzal kitab syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin muhyyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'i durus wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين
وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الإمام العالم العلامة سيدي أبي البركات أحمد بن محمد بن الدردير المالكي الأزهري رحمه الله تعالى قال ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. Kata Imam Dardir rahimahullahu ta'ala dalam matannya yang ke-42, katanya thummal kalamu laisa bil hurufi wa laisa bit tartibi kal ma'lufi. Terjemahannya, kemudian sifat kalam Allah bukanlah berhuruf dan bukan juga beraturan seperti kalam yang biasa di sisi kita. Di sisi kita ni makhluk lah. Di sisi kita ni manusia ataupun selain daripada manusia, makhluk lah. Baharu, makhluk. Baik, sambung dalam kita punya perbincangan. Jangan lupa tajuk asal kita di dalam hujung perbincangan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada dua peringkat perbincangan. Yang pertamanya peringkat perbincangan makna sifat ma'ani Allah, bilangan sifat dan juga huraian sifat. Peringkat yang kedua ialah perbahasan tentang ta'alluq bagi sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringkat yang kedua, kita berada di hujung dalam tajuk itulah. Kemudian pada malam ni insya-Allah di akhir bait yang terakhir dalam tajuk tu, sebelum kita masuk tajuk yang barulah, tajuk yang berkaitan tentang perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum daripada masuk tajuk tu, kita di hujung tajuk perbincangan sifat ma'ani ni, Imam Dardir rahimahullahu ta'ala memberikan beberapa peringatan dan juga beberapa penekanan tentang beberapa isu yang berkaitan dengan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala ni, iaitu pada yang akhirnya, tajuk yang terakhir yang disentuh oleh Imam Dardir sebelum berpindah ke bab yang baru, thummal kalamu laisa bil hurufi. Kemudian al-kalamu, sifat kalam Allah ini, laisa bil hurufi, bukanlah berhuruf. Sifat kalam Allah, sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sifat kalam tersebut Allah berkata-kata, dengan mana Allah menunjukkan kepada beberapa makna yang wajib dan mustahil dan harus. Dia bukanlah satu sifat yang mempunyai huruf, yang memiliki huruf. Kalam Allah bukanlah kalam dengan makna perkataan yang bersusun daripada huruf-huruf tertentu yang membentuk makna, gitu maksud dia. Walaisa bitartibi, dan tidaklah bersusunan. Berhuruf pun tidak, bersusun pun tidak. Macam kalam kita ni bersusun. Kalau kita kata ada, dia bersusun daripada alif dal alif. Ada, a d a d a. Kita, kaf ya ta, susun. Kalau ya kaf ta, tak jadi kita. Kaf ya ta, kita, k i t a, kita, gitulah. Maka sifat kalam Allah bukanlah yang jenis berhuruf. Tidak ada huruf sebagai sifat kalam Allah, dan tidak ada susunan pada sifat kalam Allah, kerana sifat kalam Allah itu sifat yang satu. Kalau satu nak susun apa? Mana ada susunan kalau satu? Esa tunggal. Kal ma'lufi. Kal ma'lufi maksudnya kama, seperti mana yang maklum pada kalam makhluk gitulah. Seperti mana yang biasa kita tahu, makluf. Makluf dengan makna maklum ataupun ma'hud, ataupun yang disusun, yang biasa kita buat, yang biasa kita tengok dan kita lakukan. Bukan lagu tu. Maka sifat kalam Allah bukanlah berhuruf dan bukanlah bersuara. Tu makna ringkas bagi kalam
Imam Ahmad Ad-Dardir rahimahullah dalam baitnya yang ke-42. Baik. Sebelum daripada kita membincangkan, jangan lupa kita punya asal usul perbincangan kita. Matan yang ke-42 ni, bait syair yang ke-42 ini, dia merupakan furung ataupun kesinambungan daripada bait nazam yang ke-41 yang telah kita bincangkan dalam kelas yang lalu, iaitu wa kulluha qadimatun bizzati li'annaha laysat bighairi dzati. Duduk di situ. Kita dah bincangkan dalam pertemuan yang lepas, jadi kita nak ulang kaji secara ringkas je lah. Maka kata Imam Dardir rahimahullahu ta'ala, seperti mana kata ilmuan ahli sunnah wal jamaah yang lain, maka semua sifat-sifat ma'ani Allah ini wa kulluha qadimatun bizzati. Semua sifat ma'ani Allah ini qadimatun bizzati. Dia qadimah, maksudnya sedia kala adanya. Memang sedia kala lagi ada di zat Allah Subhanahu wa taala bizzati. Ada di zat itu secara ada yang zati, bukan disebabkan dengan alasan-alasan yang lain. Bukan Tuhan yang bubuh sifat tu di zat dia, bukan. Bukan sebab dia Tuhan maka dia ada zat tu, bukan. Maka dia zati, memang zat Allah bersifat dengan sifat itu dah. Tidak ada ruang kosong ataupun tempoh kosong Allah Subhanahu wa taala daripada sifat tersebut. Itu maksud bizzati. Maksudnya bukanlah sifat-sifat ma'ani ini pada awalnya tidak ada di zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru ada, bukan maknanya yang lagu tu. Maka sifat ma'ani Allah telah ada di zat Allah Subhanahu wa taala sejak adanya Allah. Bila masa adanya Allah, sejak sedia kala, maka sifat ma'ani Allah pun ada di zat Allah Subhanahu wa taala sejak sedia kala. Kerana kita tidak menerima berlaku perubahan, akal kita tidak menerima berlaku perubahan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana perubahan merupakan alamat baharu, alamat hudus. Dipanggil at-taghayyur alamatil hudus. Berubah itu, bertukar daripada satu keadaan ke keadaan yang lain, itu ialah alamatul hudus. Ialah tanda ataupun dalil baharunya sesuatu. Jadi kalau sebelum ni contohnya tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sifat ilmu, contohnya Allah tidak bersifat dengan ilmu. Baru je Allah bersifat dengan ilmu. Dengan maksud sebelum tu Allah tidak bersifat dengan ilmu. Hanya selepas beberapa tempoh dan ketika barulah Allah bersifat dengan ilmu. Maksudnya berubah. Berubah daripada satu keadaan iaitu tidak berilmu, jahil lah kita kata secara lazimnya. Tak ada sifat ilmu, jahil lah. Maksudnya ada jahil di zat Allah Subhanahu wa taala, Allah bersifat dengan jahil, kemudian selepas lalu satu tempoh masa dan ketika, maka ada sifat ilmu pada Allah Subhanahu wa taala dan ternafi jahil. Berubah tak? Berubah. Berubah daripada keadaan Allah yang jahil kepada keadaan Allah yang alim. Jadi perubahan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana perubahan ialah tanda ataupun alamat bagi hudus, alamat bagi baharu. Maka bila berlaku perubahan pada zat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawasanya Allah itu ialah sesuatu yang baharu. Dan kenyataan Allah itu ialah sesuatu yang baharu telah dinafikan ataupun telah dihuraikan mustahilnya pada perbincangan sifat qidam Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau boleh terima satu kemungkinan tu, dia akan membuka segala kemungkinan yang lain. Kalau Allah boleh terima berlaku perubahan daripada satu sudut ataupun satu aspek, contohnya sebelum ni Allah tak ada sifat ilmu, bukan tak ada semua tak ada satu je, tak ada satu maklumat pada zat Allah. Kemudian lepas tu baru ada maklumat tu, baru Allah tahu. Contohnya tentang beberapa perkara, dia kata kita tak nafikan ada di zat Tuhan ni ilmu, cuma ada pembaharuan pada ilmu Tuhan, dia kata begitu. Maka tu juga menunjukkan berlakunya perubahan. Maksudnya benda yang Tuhan baru tahu tu, sebelum tu Tuhan tak tahu. Benda yang Tuhan baru tahu tu, maklumat baru yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahawasanya sebelum
wujudnya ataupun sebelum dapatnya maklumat itu pada Allah, maksudnya Allah tidak tahu tentang perkara tu. Allah tidak tahu tentang perkara tu. Contohnya. Maka kalau dia terima pandangan yang sebegitu ataupun pemikiran yang sebegitu, kalau dia terima, maksudnya dia juga kena terima kemungkinan-kemungkinan yang lain pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada sudut perubahan-perubahan yang lain. Maksudnya kalau la ni Allah ada, bolehlah Allah tak ada. Gitulah. Sebab Allah boleh berubah. Sebelum ni Allah tidak ada maklumat tentang sesuatu, kemudian maklumat itu baru ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berubahlah. Maka kalau boleh terima perubahan daripada satu sudut, membolehkan perubahan-perubahan yang lain juga diterima berlaku pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu mustahil. Maka itu telah dibincangkan dalam perbahasan sifat qidam, baqa dan seterusnya. Dan dia merupakan satu dalil ataupun perbahasan yang kerap kali disebutkan oleh ulama-ulama tauhid untuk menunjukkan bahawasanya ataupun untuk memberikan kefahaman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang wajib adanya. Maka bila Allah itu ialah wajibal wujud, kita selalu sebut Allah itu zatun wajibal wujud. Maksud wajibal wujud itu ialah yang kekal dengan satu keadaan. Tidak berubah, tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Itu maksud wajibal wujud. Kalaulah berubah, maka dia masuk dalam jaizal wujud. Kewujudan yang harus. Kewujudan yang harus. Maka kewujudan yang harus ni kita makhluk. Allah tidak. Allah ialah zatun wajibal wujud. Satu zat yang wajib adanya. Apa maksud yang wajib adanya? Yang kekal, tidak berubah dengan apa-apa perubahan pada zatnya. Gitu. Maka bila kita faham zat Allah itu tidak berubah, kalau hari ini Tuhan tahu, bermakna kemarin Tuhan tahu, bermakna esok pun Tuhan tahu. Cara mudahnya, Allah tahu segala-galanya sejak azali. Ilmu Allah itu tidak bertambah walaupun satu pun dan tidak berkurangan walaupun satu pun. Kalau kita faham lagu tu, maka kita juga akan faham bahawasanya segala sifat-sifat Allah, khususnya sifat ma'ani, sifat-sifat ma'ani, sifat yang ada. Maka sifat ma'ani Allah, kita faham juga bahawasanya sifat ma'ani Allah ada di zat Allah sejak sedia kala. Qadimatun bizzati. Itu apa yang cuba disampaikan oleh Al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala. Li'annaha laysat bighairi zati, sambungan bagi matan yang ke-41 tu. Kerana bahawasanya ia, sifat ma'ani Allah itu bukanlah selain zat. Dengan maksud tidaklah terpisah ia daripada zat. Dia tidak boleh terpisah daripada zat. Kalau terpisah daripada zat, maka dia bukan sifat zat Allah lah. Dia bukan sifat zat Allah. Sifat kalau kita bincangkan secara lebih mendalam ataupun dengan lebih jauh perbahasannya, sifat ini ada beberapa kategori, tapi yang masyhurnya yang diulang bincangnya oleh alim ulama kita dalam kitab-kitabnya ialah satu nama dia sifat zat, yang kedua namanya sifat fi'il. Gitu. Ini nak bawa kepada perbincangan kita malam ni, jadi kena faham tu. Jadi matan kita syair nazam kita yang ke-42 ni, dia berhubung dengan juzuk kedua nazam yang ke-41 tu. Pada kata li'annaha laysat bighairi zati tu. Maka maksudnya sifat-sifat Allah itu tidak terpisah daripada Allah. Sifat mana yang tak terpisah daripada Allah? Sifat zat. Sifat zat. Sifat yang ada di zat Tuhan. Adapun sifat fi'il Allah Subhanahu Wa Taala, sifat fi'il artinya perbuatan. Perbuatan pun sifat juga. Allah menjadikan. Menjadikan itu sifat Allah lah, perbuatan Allah. Allah menghidupkan. Menghidupkan itu perbuatan Allah, artinya sifat Allah. Allah memberi hidayah. Memberi hidayah itu perbuatan Allah, sifat Allah lah. Maka disebut sebagai sifat fi'li. Maka sifat fi'il ni bukan ada di zat Tuhan. Sifat fi'il ni dia masuk dalam kategori ta'alluq yang kita bincangkan sebelumnya. Iaitu masuk bawah ta'alluq kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ta'alluq ini ada yang baru lah. Kalau mengadakan dia tanjizi hadis, macam yang kita bincangkan sebelum ni, maka dia baru.
Bila dia baharu, maksudnya dia tidak ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menjadikan saja ta'alluq tu sabit, ketika Allah tidak menjadikan ta'alluq tu tidak sabit. Jadi dia tajaddud, dalam istilahnya dia berulang-ulang kali jadi. Kalau 1000 kali Tuhan menjadikan, maka 1000 kalilah perbuatan menjadikan tu berlaku. Gitu. Habis yang tu tak masuk dalam perbincangan kita lah. Yang dibincangkan kat sini, makna sifat yang tidak terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah sifat zatnya. Sifat zatnya. Gitu. Baik, bawa daripada situ. Sifat Allah, sifat zat Allah ialah sifat yang tidak boleh terpisah daripada zatnya. Dia tidak bercerai tanggai. Kalau dalam bahasa kitab-kitab Jawi, kitab-kitab Jawi kita akidah kita yang ulama-ulama Jawi kita tulis, dia akan letak perkataan ataupun ibarat yang lebih kurangnya tidak bercerai tanggal daripada Allah. Itu ibarat yang akan digunakan biasanya. Maksudnya dia tidak dapat dipisahkan daripada Allah. Dia memang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam isu ni, isu sifat zat Allah, dia tidak terpisah daripada zat Allah. Dia menyalahi beberapa firqah yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling nyata dan yang paling ketara ialah aliran Mu'tazilah. Khususnya dalam perbahasan sifat kalam. Sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala di sisi kita maklum, kita telah bincangkan beberapa kali, iaitu sifat kalam Allah pada kita terjemahkan dengan berkata ataupun perkata, ikut mazhab kita lah, ikut madrasah yang kita belajar. Sebahagian madrasah menterjemahkan dengan berkata-kata, sebahagian madrasah lagi menterjemahkan dengan perkata, tak ada masalah. Maka kalam Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sifat, yang dimaksudkan dengan kalam tu ialah sifat. Bererti satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya Tuhan berkata-kata. Berkata-kata pada kenyataan itu bermaksud menunjuk kepada segala perkara. Bukan berkata-kata macam bergerak bibir mulut kita ni. Itu telah kita telah bincangkan dalam beberapa pertemuan yang lepas. Bila dinisbahkan berkata pada Allah, Allah berfirman, Allah bertitah dan sebagainya, bermaksud Allah menunjukkan kepada makna tersebut dengan sifat kalamnya. Kerana ta'aluk sifat kalam itu ialah ta'aluk dilalah. Ta'aluk menunjuk dengan maksud memberi faham, memahamkan. Itu perbahasan ta'aluk ialah. Baik. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat kalam Allah ialah sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala, dengannya Tuhan menunjukkan. Dengannya Tuhan berkata-kata dengan makna menunjukkan kepada makna-makna yang ditunjukkan. Khilaf dari sudut pandang ini antaranya ialah dengan aliran Mu'tazilah yang di luar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Khususnya dalam peristiwa munajatnya Nabi Musa AS dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tur Sina. Kan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan telah berbicaralah Allah, telah berkalamlah Allah akan Musa AS taklima, akan sebagai satu perbicaraan. Maka di situ ada contohnya aliran Mu'tazilah mengatakan bukan Allah Subhanahu Wa Taala bercakap secara direct. Bukannya berkalam Allah itu secara langsung daripada Allah kepada Nabi Musa, tak. Maknanya Allah menjadikan kalam kepada pokok. Seolah-olahnya Allah memisahkan sifat kalamnya dan diletakkan kepada pokok yang ada di Bukit Tur Sina tu. Lalu kalam yang ada di pokok Tur Sina itulah, kalam yang diletakkan pada pokok di Bukit Tur Sina itulah yang berbicara dengan Nabi Musa AS. Tu pandangan Mu'tazilah. Dia ada beberapa susunan muqaddimah bagi dalil mereka lah. Pasal apa mereka kata lagu tu.
Antaranya kerana bila diperkata kalam tu ialah sifat yang ada di zat Tuhan. Dia akan jadi berbilang-bilang qadim, dan berbilang-bilang qadim ni sesuatu yang mustahil. Kita dah jawab dah pada pertemuan yang lepas. Berbilang-bilang qadim tak berlaku dalam isu ni. Kerana berbilang-bilang qadim itu bila dinilai ataupun bila dikira zat dengan zat. Kalau sifatnya tak kira lah berbilang, sebab sifat tu tak berpisah daripada dia. Sifat tu duduk di zat. Sifat dengan zat tu dalam satu bahasa yang mudahnya, hak tular lah. Bukan hak tular dengan makna kata zat tu sifat tu zat. Tak. Hak tular tu dengan maksud zat tidak terpisah daripada zat, tidak kosong daripada zat, tidak kosong daripada sifat, dan sifat tidak akan ada melainkan ada di zat. Walaupun mafhum dia berbeza, zat dan sifat merupakan dua perkara yang berbeza pada mafhum, tapi dia benda yang tidak dapat dipisahkan. Itu yang dimaksudkan dengan laisat bi ghairi zati. Gitu. Maka Mu'tazilah kerana takut menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Allah sendiri, maka mereka beranggapan dan mereka menyangkakan bahawasanya yang berbicara dengan Nabi Musa di atas Bukit Tursina itu ialah pokok yang diletakkan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Itu asal daripada tajuk yang dibincangkan. Maka benda tu ditolak oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Benda tu, kehaman tersebut ditolak oleh Ahli Sunnah wal Jamaah kerana hujah kita, sifat tidak terpisah daripada zat. Situlah, dibawa pada situ. Maka sebab tu Imam Dardir bawa dalam nazamnya yang ke-42, summal kalamu laysa bil hurufi. Sifat kalam Allah, hak Nabi Musa dengar tu khilaf ulama, banyak qaul sampai lon, hatta di tanah Jawi kita ni pun duk bergaduh lagi bab sifat bab peristiwa tu. Tak apalah, kita nak ambil yang tak bergaduh sat. Yang bergaduh tu nanti serah pada ahli dia. Kita nak ambil yang tak bergaduh dulu sat. Sifat kalam Allah yang ditakuti oleh Mu'tazilah bahawasanya dia menyengutukan Tuhan pada bab qadim tu, tolak tepi yang tu. Sifat kalam Allah dia satu. Sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana sifat-sifat maknanya yang lain dia satu. Bila satu, maka dia tidak bersusun, maka dia tidak berjuzuk, maka dia tidak boleh dibahagi-bahagikan. Laisa bil hurufi, bukanlah berhuruf. Sifat kalam Allah dia bukanlah berhuruf. Walaisa bitartibi, dan bukanlah ia bersusun. Kal ma'lufi, seperti mana susunan yang kita maklum. Maka sinilah syair ataupun nazam yang ke-42 ini ialah kefahaman daripada hujung ataupun perenggan kedua syair ataupun nazam yang ke-40. Itu maksud dia. Maka sifat kalam Allah, kalau kita faham lagu tu, sifat kalam Allah ni satu, dia ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan dalam kategori huruf, dia bukan dalam kategori suara, dan dia tidak bersusun. Timbul kemusykilan. Habis tu Quran yang kita baca ni berapa ribu huruf. Zabur lagi, Taurat lagi, Injil lagi. Itu tak kira suhuf lagi. Suhuf Ibrahim dan sebagainya. Dan banyaklah suhuf-suhuf ni. Yang disebutkan dalam Quran ada beberapa lah. Contohnya yang masyhur suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Suhuf Musa disebutkan bahawasanya beberapa suhuf sebelum daripada diberikan Taurat kepada Nabi Musa AS. Suhuf Nabi Ibrahim dan sebagainya. Ada beberapa qaul tentang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang manakah yang menerima suhuf. Ini bukan perbincangan kita. Habis itu yang banyak-banyak dengan bahasa yang berlainan. Bahasa yang berlainan menunjukkan kepada huruf yang berlainan. Hak tu hak mana pula? Situlah. Jadi kena faham. Kalau kita faham satu, yang tu kena faham dulu. Sifat kalam Allah dia satu, tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu dulu. Sifat kalam Allah dia satu dan dia tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dia bukan ada dulu kendian, dia bukan ada panjang pendek, dia bukan ada derah pelan, dia bukan ada huruf, dia bukan ada susunan perkataan, dia bukan ada potong-potong dan sebagainya. Tak ada. Sifat kalam Allah satu. Seperti mana kudrah Allah itu satu, seperti mana iradah Allah itu satu, seperti mana ilmu Allah itu satu, seperti mana
sama' basar Allah itu satu, kalam Allah juga satu. Ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak-banyak tu bukan kalam Allah dengan makna sifat. Itu bukan kalam Allah dengan makna sifat. Faham gelok? Habis tu duk sebut Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun sebut ma baina hadhihi dafatain kalamullah. Yang di antara dua kulit ini, Quran mushaf yang ada pada Sayyidatina Aisyah pada masa tu, yang di antara dua kulit ni, isi kandungannya itu kalamullah, ialah kalam Allah. Tu kalam Allah juga. Tapi itu berhuruf. Dia berhuruf, dia bersusun. Kan? Kalau alif lam mim contohnya, alif dulu, lepas tu baru lam, lepas tu baru mim. Tu baru 3. Tu sambung lagi ayat yang seterusnya dan sebagainya. Dipanggil kalam Allah ya, dipanggil kalam Allah ya. Tapi kata kalam Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suara, hanya satu. Kok mana? Kena faham. Dia ada dua sudut iktibar. Satu, iktibar perbincangan itu bawa daripada sudut kalam. Yang kedua, perbincangan itu dibawa daripada sudut Quran. Dia kena pelan-pelan. Tajuk ni juga merupakan baru-baru ni kita ingatlah ada influencer dah dan sebagainya yang budak muda lah, ada influencer muda yang menimbulkan kembali persoalan ni. Dia kata kalau yang turun kepada Nabi Muhammad itu bukan kalam Allah, kalam siapa? Nampak? Dia buat tak faham. Sama ada dia betul-betul tak faham ataupun dia memang dia buat tak faham tu, serah pada Allah lah. Tapi dia menimbulkan persepsi dan juga pertanyaan sebegitu, cuba menggugat dan menggoyahkan pegangan umat Islam yang ada di Malaysia ni. Dia kata nak tahu orang tu Salafi ataupun dia Asy'ari, cuba tanya dia, kalam yang Jibril bawa turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu baharu ke qadim? Disuruh tanya lagu tu. Kalam Allah ke bukan kalam Allah? Kalau kalam Allah, maka dia qadim lah. Kalau dia bukan kalam Allah, dia baharu lah. Maka kalau dia bukan kalam Allah, maka dia kalam siapa? Tu iskal ataupun waham. Persepsi yang cuba ditimbulkan. Kalau dibuka dalam kitab-kitab A'immah Asy'ariyah kita, daripada seringkah-ringkah kitab sampailah kepada sebesar-besar kitab, kalau dia faham elok, dia belajar dengan elok susunannya, maka dia reti dan dia faham bahawasanya perkataan ataupun ungkapan yang disebutkan itu dia ada beberapa lapisan makna. Apa duk lapis-lapis makna ni? Lah, kita cakap ada konteks. Ada dia punya ruang dia. Dalam ruang ni bahasa kita akan menunjukkan makna ni. Tapi dalam ruang yang lain, bahasa yang sama akan menunjukkan makna lain. Itu konteks. Dengan nada dan sebagainya lah. Maka kalam, lafaz kalam, kita bincang hak kalam. Lafaz kalam ada beberapa makna. Dia panggil mushtarak lafzi. Mushtarak lafzi. Kena mengaji lah. Kena ada mushtarak lafzi. Maksudnya satu lafaz yang ada banyak makna. Contohnya, satu lafaz yang ada banyak makna ni, kita kata, kalau dalam bahasa Arab ni biasanya dicontohkan dengan lafaz ain. Ainun ada maknanya zatun. Makna zat. Ain makna zat. Macam kita bincang kata ain qiblat, maksudnya zat qiblat Kaabah. Ainun ada dengan makna mata. Ainun dengan makna mata. Ada ainun dengan makna sumber air. Matayang kita panggil. Mata jugalah, matayang. Itu ainun juga. Dan ada beberapa makna lagi bagi ain. Dia satu perkataan, ainun, satu lafaz. Tapi ada makna yang berbeza.
yang akan digunakan dalam konteks yang berbeza. Kan? Kalau kita jumpa dalam kitab fiqh, wajib menghadap ain kiblat. Adakah maknanya mata kiblat? Adakah maknanya sumber air kiblat? Tak maknanya zat kiblat, diri kiblat. Tapi kalau kita bincang pula dalam bab lain, contohnya antara air mutlak yang boleh digunakan untuk bertaharah ialah menggunakan ma'ul ain. Ma'ul ain ialah air, mata air. Takkan nak terjemahkan dengan kiblat. Takkan nak terjemahkan dengan diri. Air, diri. Ayak diri pun mana ada ayak diri. Diri tu, ayak tu diri dah. Dalam Quran sebut, annal aina bil aini. Sesungguhnya, ain itu dengan nain. Dalam bab qisas. Takkan nak kata kiblat, takkan nak kata Kaabah. Takkan nak kata zat. Sebab kalau zat tu Allah dah gunakan, innan nafsa bin nafsi. Wal aina bil aini. Itu. Mata dengan mata, maka itu kena guna mata. Maka dia satu perkataan yang ada beberapa bentuk penggunaan. Dia panggil ishtirak lafzi. Ishtirak lafzi. Dalam bahasa Melayu kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa kataan lah. Ada beberapa kataan yang berfungsi makna yang lafaz yang sama tapi makna yang berbeza. Makna yang berbeza ni kadang-kadang dengan sebab berbeza logat, berbeza negeri dan sebagainya lah. Dan sebagainya. Contohnya macam kalimah, kita nak buat misal kita. Mereka. Kataan mereka. Apa kita faham daripada perkataan mereka? Kita tengok ayat lah. Kita tengok ayat. Ada mereka itu ialah kata ganti nama. Isim lah kalau kita kata ganti nama. Ada mereka itu ialah perbuatan. Mereka. Reka cipta dan sebagainya. Mereka lah perbuatan. Hang ni mereka. Dah lah hang. Mereka pula. Mereka itu bukan maksudnya kata ganti nama untuk ramai tak. Mereka itu mengamakna perbuatan. Maka tu juga masuklah dalam kata ishtirak lafzi, kalimah yang satu dengan makna yang pelbagai. Kalimah yang satu dengan makna yang pelbagai. Baik. Maka macam tu jugalah lafaz kalam, kalimah kalam, dia ada pelbagai makna. Makna yang masyhur yang digunakan dalam bahasa Arab, khususnya dalam perbincangan ilmu kalam, maka dia ada kalam nafsi dan dia ada kalam lafzi. Ini yang masyhur. Ini dua pecahan yang masyhur. Ada kalam nafsi dan ada kalam lafzi. Nafsi itu dengan makna zati lah, kalam yang dibangsakan kepada diri, nafs. Dengan makna zati, kalam yang dibangsakan kepada diri, dan kalam lafzi, kalam yang dibangsakan kepada lafaz. Maka kalam nafsi itu, kalau guna kalam, kalau sebut kalam dan dimaksudkan dengannya ialah kalam nafsi ataupun kalam zati, maka dia bererti sifat kalam. Sifat kalam ni bukan kata ada di Allah je, kita pada sifat kalam. Kalau kita nak bertutur lagu mana? Sama ada yang qadim ataupun yang baharu lah. Bertuturnya kita menunjukkan kita ada sifat kalam dalam diri kita. Itulah. Itu kalau hak baharu lah. Dia kata apa lah? Ada hak baru. Maka sifat kalam itu, orang sebut kalam juga. Arab sebut kalam juga. Tapi maksudnya ialah sifat yang ada di zat. Kadang-kadang sebut kalimah kalam, tapi dengan makna lafzi, perkataan. Itu dua i'tibar ataupun dua makna bagi satu perkataan melihat kepada konteksnya. Maka pada perbincangan kalam Allah yang kita bincangkan ini, kalam yang dimaksudkan ialah kalam nafsi, iaitu zat, iaitu sifat kalam yang ada di zat Allah
Maka kalam nafsi ini, bila sebut kata sifat kalam, artinya kalam nafsi, artinya dia merupakan satu sifat yang tidak berbilang-bilang, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak terdahulu, tidak kemudian, tidak bernada dan sebagainya. Tak ada sifat kalam. Sama macam kalam kita jugalah daripada satu sudut. Sifat kalam kita ni bukan perkataan yang terbit ni, bukan bergerak bibir mulut ni, bukan bergetar kita punya peti suara ni. Sifat kalam kita. Kemampuan ataupun keupayaan untuk berkata-kata. Keupayaan untuk berkata-kata. Maka dia bukan berhuruf dan bersuara. Sebab keupayaan kita orang Melayu dengan orang Afrika yang tak kerti cakap Melayu, keupayaan dia sama. Boleh cakap juga. Cuma dia keluar, dia cakap terbit bahasa dia lah, kita cakap terbit bahasa kita. Itu perkataan. Itu percakapan, tak kemampuan dia. Dia quwwah ala takallum tu. Kemampuan dia untuk berkata. Itu untuk makhluk, untuk baharu kita, untuk makhluk. Untuk makhluk. Maka satu juga. Untuk memudahkan kefahaman. Maka sifat kalam sama ada yang kita bincangkan pada Allah, sifat kalam Allah, ataupun untuk memudahkan kefahaman kita bincang sifat kalam kita, maka dia satu, dia tidak berhuruf dan dia tidak bersuara. Dia satu, dia tidak huruf dan dia bukan yang dimaksudkan dengan sifat kalam itu huruf dan suara. Satu. Kemudian ada dalam konteks yang lain, dalam sebahagian konteks, bila mana disebutkan oleh ulama-ulama, kalam dengan makna perkataan. Kalam dengan makna perkataan. Maka kalam dengan makna perkataan inilah yang salah satu namanya ialah Quran. Yang salah satu namanya ialah Zabur. Yang salah satu namanya ialah Injil. Yang salah satu namanya ialah Taurat dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan dengan Al-Quran, kalamullah. Kalam dekat situ. Bila dilihat daripada makna kalam, kalam dekat situ salah satu daripada makna yang digunakan, makna yang ditunjuk ataupun makna yang diwakili oleh perkataan kalam itu ialah kalam lafzi. Maksudnya perkataan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran yang kita baca ni. Quran yang kita baca. Baik, tu misbah kalam. Kita kembali kepada sudut pandang yang kedua, iaitu pada perkataan Al-Quran pula. Lafaz Al-Quran pun sama. Dia lafaz Al-Quran pun ada yang nafsi, ada yang lafzi. Kalau dalam bahasa, kalau dalam Al-Quran ni dia guna istilah lain sikit. Dia guna kalam yang makruh. Qiraah apa nama Al-Quran itu dengan bimakna al-makruh. Ada Quran dengan makna qiraah. Al-Quran bimakna al-makruh dan Al-Quran bimakna al-qiraah. Ini boleh tengok perbahasannya bagi orang yang boleh baca kitab-kitab Arab, tengok dalam Tuhfatul Murid bagi Imam Baijuri, syarah ke atas matan Jawharatul Tauhid bagi Imam Laqani. Imam Laqani dalam Jawharahnya kata, wa nazzihil Qur'ana ay kalamah minal huduthi wa hadzarin intiqamah. Wa kullu nassin 'ala al-huduthi dalla fahmilhu 'ala al-ma'na allazi qad dalla. Dalam dia punya matan dia. Imam Laqani sebut wa nazzihil Qur'ana ay kalamah, dan sucikanlah Al-Quran. Al-Quran itu mana? Ay kalamah. Imam Laqani mentafsirkan Quran dengan makna kalam Allah. Kalam mana? Kalam nafsi. Kalam nafsi. Sucikan anil huduthi wahdharin intiqamah. Sucikan kalam Allah. Kalam Allah maksudnya sifat kalam Allah daripada kebaharuan. Sifat kalam Allah bukanlah baharu. Jadi Al-Quran dengan makna sifat kalam Allah dia bukan baharu. Dan Al-Quran itu ialah sifat kalam Allah lah. Al-Quran itu ialah dengan makna kalam nafsi. Kalam nafsi. Itu satu. Kemudian ada kalam itu kalau dalam pembahagian kalam, kalau dalam pembahagian Al-Quran dia membawa makna Al-Quran bimakna al-makru'. Al-Quran bimakna al-makru', iaitu sifat kalam Allah. Al-Quran bimakna al-maklu', Al-Quran bimakna al-makru', sama maknanya dengan al-kalam an-nafsi. Kalam tadi pecah dua, kalam nafsi dengan kalam lafzi.
Kalam nafsi ni jugalah disebutkan sebagai Al-Quran bimakna al-maqru'. Al-Quran dengan makna maqru'. Samalah. Iaitu kalam nafsi. Sebab tu Imam Laqani sebut dalam matan dia, wa nazzihil Qur'ana ay kalamah anil hudufi wahdharin tiqamah. Dan sucikanlah Al-Quran itu. Al-Quran dengan makna apa ni? Ay kalamah, ay kalamullah. Dengan makna sifat kalam Allah. Maka Al-Quran kat situ dengan makna kalam bimakna al-maqru'. Kalam Allah dengan maksud kalamun nafsi ataupun kalamun zati. Itu pasang makna dia. Dia kena teknikal sikit lah. Dia kena teknikal sikit. Kena faham beberapa asas dan juga beberapa pecahan baru kita boleh bincangkan. Sebab nak beritahu secara mudah, saya kita buat kesimpulannya secara mudah. Ini untuk teknikal dulu. Kemudian Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dibacakan kepada sahabatnya, dihafaz oleh sahabatnya, berada dalam hati para sahabatnya, ditulis atas lembaran kertas, ditulis atas lembaran kulit kayu, ditulis atas lembaran kulit binatang dan sebagainya. Kita lah ni dicetak, ditulis dengan pen dan sebagainya, dicetak yang ada dalam skrin komputer, handset dan sebagainya. Semua tu dengan makna Al-Quran bermakna al-qiraah, bermaksud perkataan. Maka nas daripada alim ulama kita menyebutkan bahawasanya Al-Quran dengan makna kalam Allah, Al-Quran dengan makna kalam Allah, sifat kalam Allah, dia qadim. Sebab dia hak tulah lah. Dia huwa, hak tulah. Maka hak tu qadim. Hak tu tak diturunkan. Hak tu bukan terpisah daripada zat. Tu yang Imam Dardi sebut, dia tak terpisah daripada zat. Tu yang Imam Dardi sebut laisat bi ghairi zati tu. Quran dengan makna sifat kalam Allah, dia tidak terpisah daripada Allah. Bukan hak tu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau hak tu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maksudnya sifat kalam Allah dah terpisah daripada Allah, mustahil lah benda tu. Berlaku perubahan pada zat Allah tu satu benda yang mustahil. Nampak? Kita kaitkan dengan beberapa kaedah yang telah kita bincangkan tadi ni untuk kita dapatkan kefahaman tu. Bukan hak tu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebab kalau sifat kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bererti sifat kalam Allah itu telah terpisah daripada Allah. Mustahil lah. Ada beberapa sebab yang kita sebutkan tadi, sebab maka kita akan memungkinkan berlakunya perubahan pada zat Allah, dan itu mustahil. Telah kita bincangkan, itu mustahil. Maka selesailah bab tu. Yang Quran dengan makna sifat kalam Allah itu qadim. Itu qadim. Dan itu ialah yang berada di zat Allah, yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Satu, tak berhuruf, tak bersuara dan sebagainya. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ini makhluk. Ini makhluk. Qaul yang tahqiq seperti mana yang dinakalkan oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri dalam Tuhfatul Muridnya, mengatakan dia mula-mulanya diciptakan, dijadikan dan ditulis atas Lauh Mahfuz. Orang yang mengaji ulum Quran, antara tajuk yang awal-awal yang akan dijumpakan ialah tajuk tentang nuzulul Quran, penurunan Quran. Nuzulul Quran ada yang secara sekaligus, ada yang secara beransur-ansur, mujmalan dan mufarraqan. Maka Al-Quran yang dengan makna perkataan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang ni kita baca, yang ada dalam mushaf kita dan sebagainya, dia ditulis, dia dijadikan pada Lauh Mahfuz pada pertama kalinya. Kemudian diturunkan kepada Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pada ayat tu. Buka tafsir lah, tengok ayat tu. Nak mudah, buka kitab ulum Quran ataupun usul tafsir, tajuk Nuzulul Quran. Dia akan bincang kat situ. Maka diturunkan kepada Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah, penurunan daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah itu penurunan secara mujmal. Sekaligus 30 juzuk turun. Allah pindahkan daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah sekaligus. Sekali pindah 30 juzuk.
Kemudian daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara beransur-ansur selama 23 tahun. Maka yang tu makhluklah. Itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa kata Quran tu kalam Allah juga? Pasal kalau dia makhluk. Semua benda lain pun makhluk. Kita pun makhluk. Langit bumi pun makhluk. Matahari pun makhluk. Manusia pun makhluk. Angin pun makhluk. Pasal apa semua tu tak kata kalam Allah? Pasal apa Quran ni dikatakan kalam Allah? Macam tu juga dengan Zabur, Injil dan Taurat dan sebagainya tu. Pasal apa tu yang dikatakan kalam Allah? Sebab perkataan ni, ayat-ayat ni menunjukkan atas adanya sifat kalam pada zat Allah. Menunjukkan bila titahan ini diturunkan secara lafzi, secara lafaz oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara syafawi, dia bukan macam Nabi Musa yang dapat lembaran Taurat dan sebagainya, tak, bukan. Malaikat Jibril wahyu kan, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad secara syafawi, secara mulut ke mulut, jadi perkataan. Itu yang dipanggil sebagai qiraah. Perkataan-perkataan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang asalnya berada di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan kepada Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara berperingkat mengikut situasi seperti mana yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun itu, merupakan salah satu daripada penunjuk yang menunjukkan atas adanya sifat kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Maka atas sudut pandang yang sebegitu, Al-Quran yang makhluk ini juga disebutkan sebagai kalamullah. Kerana dia menunjuk atas sifat kalam Allah. Kerana dia menunjuk atas sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimaksudkan dengan kata ataupun asar daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma baina dafatayil mashafi kalamullah ta'ala. Tulisan, perkataan, isi kandungan yang ada dalam dua lembaran kulit ini, mashaf ni lah, kalamullah ta'ala, ialah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pi lagi jauh, ini untuk orang yang nak kaji lah benda ni. Kita bagi kunci je, betul, kaji sendirilah. Kalau pi lagi jauh, tunjukkan Quran yang makhluk ini, Quran yang merupakan ciptaan Allah ni, kejadian Allah Subhanahu wa taala ni, menunjuk ke atas sifat kalam Allah yang qadim itu. Ulama mengatakan ada dua sudut pandang, ada dua qaul. Satu ulama mengatakan tunjukkan itu secara iltizamiyah, aqliyah, urfiyah. Itu orang ngaji mantik, dia tahulah cara abad ni, saya nak sebut je. Iltizamiyah, aqliyah, urfiyah. Seperti mana kata Imam Bajuri rahimahullah, seperti mana lafaz itu, bila ada perkataan daripada seseorang menunjukkan adanya hayatnya. Jadi macam tu juga lafaz Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi ini menunjukkan bahawasanya adanya sifat kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Satu qaul. Pendapat yang kedua, sebahagian ulama mengatakan tunjukkan Al-Quran ke atas sifat kalam Allah itu secara wad'iyah, dipanggil dilalatan wad'iyatan lafziyatan. Dilalah wad'iyah lafziyah. Hak ni tak mau bincang, nak sebut saja. Nak buka perbincangan ni, buka dalam matan Syarah Tuhfatul Murid bagi Imam Ibrahim Al-Baijuri, syarah ke atas Jawharatul Tauhid bagi Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Cuma nak sebutnya, maksudnya sini ada perbincangan dan ulama telah meletakkan perbahasannya pada tempat yang betul. Jadi kita tak boleh nak borong, tak boleh nak kata habis tu kalau kalam tu bukan kalam Allah, kalam siapa? Kalau kalam Allah dia qadim lah. Tak, dia tak boleh lagu tu. Kena letak ikut dia punya tempatnya yang sebenar. Bila sebutkan kalam Allah dengan makna sifat, dia ada di zat Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah dan tidak bercerai tenggai. Kalau berpisah bercerai tenggai, kamu membawa seumpama fahaman Mu'tazilah.
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada yang dihafal oleh para sahabat, yang diucapkan, yang dituturkan oleh Jibril, yang dituturkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh para qurra kepada anak murid daripada sahabat tabi'in dan sebagainya, yang ada dalam kita punya mashaf kita ni. Kadang-kadang dalam satu rumah tu ada 10 mashaf dan sebagainya. Ada mashaf qiraan, ada mashaf tajwid, ada mashaf yang sekali dengan tafsir dan sebagainya, banyaklah. Yang tu itu makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudrahnya, bukan dengan sifat kalamnya, dengan sifat kudrahnya. Sebab tu makhluk ni dijadikan oleh Allah menerusi sifat kudrah. Dia bukan habuan sifat kalam, dia sifat kudrah. Cumanya makhluk ini yang namanya Al-Quran, yang namanya Zabur, yang namanya Taurat, yang namanya Injil, dia menunjukkan atas adanya sifat kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Gitu je. Gitu sahaja. Habis. Cumanya sebab tak mau nak bagi berlaku kekeliruan dan sebagainya, sebab itulah dalam sejarah-sejarah kita ada menyebutkan kisah-kisah di mana alim ulama mempertahankan dan tidak mahu berkata-kata dengan perkataan seumpama itu. Nak kata Al-Quran itu makhluk, tak mau. Macam berlaku pada fitnah di zaman Mu'tazilah dulu, dan zaman Imam Ahmad bin Hanbal, zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan sebagainya. Kan berlaku fitnah tentang Al-Quran tu. Dan benda tu sebahagian ulama mempertahankan untuk tidak mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Takut. Kerana takut masyarakat awam itu terpengaruh dan tersilap faham bila sebut Al-Quran tu terus dirujuk kepada kalam Allah yang qadim. Itu je. Tapi untuk menutup pintu syubhah tersebut, untuk menutup pintu kemungkinan tersebut, tak mau nak memudah-mudahkan perbahasan, tak mau nak mengambil sambil lewa perbahasan tu, maka sebahagian ulama, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, enggan untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka kekal mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Kalau kita mengaji bagi elok, seperti mana yang ada dalam tarikh-tarikh dan juga sirah alim ulama kita, sirah alam nubala dan sebagainya, tabaqatul huffaz dan sebagainya, kita akan faham dengan jelas bahawasanya Quran yang dimaksudkan dalam kalam mereka itu ialah Quran dengan makna kalam, sifat kalam Allah. Yang cuba dibawa dalam masyarakat ketika tu, yang cuba untuk yang cuba untuk didakyahkan kepada rakyat pada ketika itu, sifat kalam Allah itu makhluk. Jadi Al-Quran sebagai sifat kalam Allah itu makhluk. Itu yang cuba didakyahkan dalam masyarakat. Sebahagian ulama mengambil jalan selamat. Sebab kalam tersebut betul. Kalau kita letak dalam konteks yang betul. Mana konteks yang betul? Al-Quran dengan makna wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Itu makhluk. Betul. Tapi pemerintah pada masa tu yang mana menggunakan mazhab Mu'tazilah sebagai mazhabnya yang rasmi, Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah pada masa tu, bukan hak tu yang dia maksudkan. Dia maksudkan dengan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran dengan makna kalamullah itu makhluk. Tu kata perkataan yang sama, Al-Quran makhluk, Al-Quran itu makhluk, kataan yang sama, tapi dalam konteks yang berbeza, dia memberikan jawapan yang berbeza. Da'iyah yang dibawa oleh Mu'tazilah pada masa tu, kerajaan lah pada masa tu, khilafah pada masa tu, Al-Quran yang dimaksudkan ialah sifat kalam Allah. Maka dia pun cuba mengatakan bahawasanya sifat kalam Allah itu makhluk. Sebab tu yang Nabi Musa dengar itu ialah kalam yang ada di pokok di atas Bukit Tursina. Bukan kalam sebagai satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak. Kata tu dia punya sifat kalam Allah, tapi dia makhluk, dia baru, dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataan tu kalau bawa dalam konteks tu salah lah. Kenyataan yang sama, Al-Quran itu makhluk, dibawa dalam konteks Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Al-Quran dengan makna wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang dijadikan oleh Allah
pada Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan kepada Baitul Izzah, kemudian diturunkan kepada Nabi SAW pada peringkat selama 23 tahun, itu makhluk. Kalam tu betul. Dalam konteks Ahli Sunnah, kalam tu betul. Tapi sebab takut awam terkeliru, sebahagian ulama menggunakan makna yang betul untuk mengelakkan diri daripada disiksa dan sebagainya, supaya masyarakat awam lebih boleh mengambil manfaat dalam bidang lain lah, dalam isu lain. Kalau dengan sebab satu isu ni habis manfaat dia, habislah, mati dalam penjara dan sebagainya, habislah. Jadi kalau semua ulama pegang dengan berkerah untuk tidak mengikut arus pemerintah pada masa itu, dia akan menyebabkan tak ada alim ulama yang sebenar yang tinggal. Jadi sebahagian alim ulama untuk mengelakkan krisis tersebut menyebutkan bahawa ini kita masyhur daripada riwayat Imam Syafi'i sendiri, riwayat daripada Imam Syu'bi sendiri berlaku peristiwa ni. Quran, Taurat, Zabur dan Injil, keempat-empat ini ialah makhluk. Gitu. Quran, Taurat, Zabur dan Injil, keempat-empat ini makhluk. Maka di situ ulama kata ada dua ihtimal. Yang pertama ni, keempat-empat ini merujuk kepada tangan, jari. Ihtimal yang pertama. Keempat-empat ini menunjukkan kepada jari. Dalam balaghah ada bab yang membincangkan tentang makna ni. Majaz. Sebahagian pendapat ulama mengatakan bahawasanya maksudnya keempat-empat wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Quran kepada Nabi Muhammad, Zabur kepada Nabi Isa, Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalam, semua tu makhluk. Itu betul tak? Kedua-duanya betul. Sebahagian ulama antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, sebab tak mau masyarakat termasuk dalam fitnah tu. Kita boleh habaq kat mereka yang betul pandangan Ahli Sunnah macam ni, tapi sebab kerajaan dia kempen dengan segala bentuk kemampuan yang dia ada lah. Kalau kita lah ni TV lah apa semua, kalau dulu ni cara warta di pasar dan sebagainya. Sebab tak mau masyarakat terpengaruh dengan kempen yang macam tu, sebahagian ulama berkerah untuk menyatakan yang sebenar. Al-Quran bukan makhluk. Quran ialah kalam Allah. Quran kat situ dengan makna sifat kalam Allah. Jadi dia confront. Dia betul-betul lawan dengan mazhab Mu'tazilah pada masa tu. Mazhab Mu'tazilah kata sifat kalam Allah itu, yakni Quran, yakni sifat kalam Allah itu makhluk. Sebahagian ulama lawan betulnya. Apple dengan apple. Tak. Quran iaitu sifat kalam Allah ini qadim. Lawan betul-betul. Maka perlawanan yang itu menyebabkan bila berlawan dengan orang yang ada kuasa, macam derian dengan timun lah. Maka ulama-ulama yang bertegas seumpama Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ramai lagi ulama-ulama yang lain dihukum dengan penjara, disiksa dan sebagainya. Sebab tak mau masyarakat terpengaruh dengan kenyataan-kenyataan yang salah sebegitu. Ada sebahagian ulama yang dipenjara selama 20 tahun dan sebagainya. Sebab berubah khalifah pun masih lagi dalam penjara sampai kepada beberapa khalifah barulah dibebaskan daripada penjara dan sebagainya. Dan itu antara fitnah yang besar pada zaman tu lah. Fitnah sifat kalam. Dan dia, sebahagian ulama sebut kata bahawa itulah sebab, antara sebabnya ilmu akidah juga disebutkan dengan ilmu kalam. Sebahagian ulama kata lagu itulah. Sebab sifat kalam ini perbincangannya luas dan juga berlaku fitnah pada sepanjang zaman. Banyak kita lah ni pun berlaku fitnah juga dalam bab sifat kalam ni. Tapi kita lebih kepada fitnah pada penterjemahan dan juga fitnah pada meletakkan makna yang betul di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Itu masih lagi menjadi buah mulut perbincangan orang-orang yang mengkaji sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tak apalah yang tu, kita ambil yang fardu ain dia. Yang fardu kifayah macam tu nanti serah pada ahlinya lah. Kita nak tunggu dengar ya. Kita ambil fardu ain saja. Baik. Maka secara kesimpulannya, kita buat kesimpulan. Secara kesimpulannya, Al-Quran, bila mana yang dimaksudkan Al-Quran itu ialah sifat kalam Allah, maka dia qadim.
Dia qadim. Itu satu kesimpulan yang pertama. Bukan kata Quran sajalah, Zabur ke, Taurat ke, Injil ke, Suhuf ke. Bila yang dimaksudkan dengan semua itu ialah sifat kalam Allah, maka dia qadim. Maka sah kita katakan Al-Quran kalamullah pada makna tu. Maka bila kita letakkan makna tu Al-Quran kalamullah, maka Al-Quran itu dengan makna Al-Quran yang merupakan sifat kalam Allah. Al-Quran ialah sifat kalam Allah. Qadim. Dia bukan makhluk, dia tidak terpisah daripada Allah, dia ada senantiasa pada zat Allah, dia bukan berhuruf, dia bukan bersuara, dia bukan terdahulu kemudian dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, Al-Quran dengan makna wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu makhluk. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi sifat kudrahnya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan sekaligus pada Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, dan diturunkan secara berperingkat kepada Nabi SAW selama 23 tahun dakwah Nabi SAW, yang itu makhluk, yang itu dijadikan, yang itu berhuruf, yang itu ada suara yang dapat dibunyikan daripada perkataan tersebut, itu ada dahulu kemudian, itu ada i'rabnya, itu ada nadanya dan sebagainya. Makanya itu makhluk. Maka Al-Quran dengan makna wahyu yang diturunkan itu makhluk. Jadi ini kesimpulannya. Maka menjawablah kita punya terjawablah kita punya iskal yang ditimbulkan tadi. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu baharu ke qadim? Baharu. Kita jawab kata baharu. Jawab kata baharu. Bukan kalam Allah. Bukan kalam Allah dengan maksud bukan sifat kalam Allah. Betul? Kalam siapa? Kalau yang ucapkan tu Jibril, kalam Jibril lah. Kalau yang ucapkan tu Nabi Muhammad SAW, kalam Nabi Muhammad. Kalau yang ucapkan tu kita, kalam kita lah. Kalau ditanya kalam siapa? Kalau ditanya kalam siapa? Maka yang kalau Jibril yang ucap, kalam Jibril. Kalau Nabi Muhammad yang sebut, baca dalam Quran, baca dalam semayang sebagainya, maka itu kalam Nabi Muhammad SAW. Dia makhluk. Dia bukan sifat kalam Allah. Benda itu dijadikan. Makhluk itu, makhluk yang kita namakan Quran itu, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi sifat kudrahnya. Sifat kudrahnya. Cumanya, pasal apa dia disebutkan sebagai kalam Allah? Sebab dia menunjukkan kepada adanya sifat kalam Allah yang qadim di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkasnya lah. Secara ringkasnya. Ada banyak pendapat ulama yang berbeza sikit-sikit. Ada yang mengatakan menunjukkan kepada madlul sifat kalam Allah. Ada yang mengatakan menunjukkan kepada sifat kalam Allah secara langsung dan sebagainya. Ada mengatakan kepada menunjukkan kepada sebahagian daripada madlul sifat. Banyaklah khilaf-khilaf tu. Kita ringkaskan je untuk ambil kefahaman buat kali pertama. Maka ada dua kesimpulan kat itulah. Yang pertamanya, Al-Quran dengan makna sifat kalam Allah itu qadim. Sifat kalam Allah, dia qadim. Dia ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terpisah, tidak bercerai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dulu, tidak ada kemudian, bukan huruf, bukan suara, bukan. Itu satu. Al-Quran dengan makna wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sekarang ini berada tulisannya dalam mashaf-mashaf kita, maka dia ialah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi sifat kudrahnya. Yang kedua. Cuma benda ni tak boleh nak sembang di kedai kopi macam biasa, tak boleh lah. Ini untuk akidah, untuk perbincangan ilmiah, untuk meletakkan akidah kita pada landasan yang betul. Saja-saja nak sembang, nak buat lawak main, tak boleh lah. Bukan hak tu tujuan dia. Cuma kita nak letakkan sesuatu makna itu pada tempat yang betul. Barulah tidak tersalah dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis seperti mana yang difaham oleh alim ulama kita. Maka alim ulama kita pun dah jaga elok dah kalam dengan makna yang bagaimana, huraiannya bagaimana, apa contoh-contoh nas daripada asar daripada sahabat, hadis Nabi dan sebagainya yang menunjukkan kepada makna tu, dan yang menunjukkan kepada makna yang satu lagi. Selesailah bab tu. Habis. Maka selesai daripada perbincangan kita berkaitan dengan sifat kalam ni.
ataupun berkaitan dengan Al-Quran ini, sama ada ia kalam Allah yang qadim ataupun dia makhluk. Jawapan ni dua-dua betul. Melihat kepada i'tibar. Melihat kepada i'tibar. Kalaulah kalam itu, kalaulah Quran itu yang dimaksudkan dengannya ialah sifat kalam Allah, dia qadim. Kalaulah Quran yang dimaksudkan dengannya ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi, maka ia makhluk, ia baru. Itu secara ringkasnya kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni. Selesai. Habis. Last. Sebelum daripada kita tutup bab ni. Ni kembali pada kita punya tajuk umum lah. Sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maklumat lah yang nak dikongsikan. Sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia punya hakikatnya ialah seperti zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya, zat Allah Ta'ala itu qadim, bersifat dengan qidam. Sifat ma'ani Allah juga qadim. Ada di zat Allah sejak sedia kala juga. Jadi dia ada sejak sedia kala. Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala baqa, bersifat dengan baqa. Baqiyun, bersifat dengan baqa, kekal. Sifat ma'ani Allah juga bersifat dengan baqa, kekal. Maka kekal sifat ma'ani seperti mana kekalnya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Dalam bab dalam sifat mukhalafatu ta'ala al-hawas. Maka sifat ma'ani Allah juga tidak serupa dengan sifat makhluk. Sifat ma'ani Allah, zat Allah bersifat dengan wahdaniyah asal. Sifat ma'ani Allah juga bersifat dengan wahdaniyah asal. Satu-satu, kudrah satu, iradah satu, sama' satu, basar satu, kalam satu, hayat satu dan sebagainya. Macam yang kita bincangkan pada wahdaniyah fi sifat. Wahdaniyah fi sifat tu bincang tentang sifat-sifat Allah lah. Sifat-sifat Allah pun satu juga. Bukan zat Allah saja satu, sifat-sifat Allah pun satu juga. Satu dengan makna yang telah dibincangkan dalam tajuk dia. Yang ternafi padanya itu kam muntasil dan kam munfasil fi sifat. Tu tengok dalam rakaman pengajian yang lepas lah, yang kita bincang sifat wahdaniyah. Maka sebab itulah kita akan jumpa dalam kitab-kitab Arab, kitab-kitab akidah yang menyebutkan bahawa inna sifata la tattasifu bis sifati illa al-ma'ani. Inna sifata la tattasifu bis sifati. Sifat tidak akan bersifat dengan sifat. Faham tak? Sifat tidak akan bersifat dengan sifat. Maksudnya satu sifat, dia tidak akan bersifat dengan sifat yang lain. Sebab sifat semua ni merupakan sifat bagi zat. Merupakan sifat bagi zat. Jadi dia bukan sifat bagi satu sama lain. Kita tak katakan bahawasanya qidam itu bersifat dengan wujud, tak. Qidam itu bersifat dengan mukhalafah, tak. Tak. Sifat, dia tidak bersifat dengan sifat. Sebab sifat ialah dia sabit di zat. As-sifatu la tattasifu bis sifati illa al-ma'ani. Melainkan sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani dia bersifat dengan sifat yang lain. Sebab dia ada. Seperti mana zat Allah itu ada, sifat ma'ani juga ada. Maka dia bersifat dengan sifat yang lain. Dia bersifat dengan sifat yang lain. Maka dia juga bersifat dengan salbiyah. Dia bersifat dengan nafsiyah. Sifat ma'ani ada. Nafsiyah, wujud. Sifat ma'ani juga bersifat dengan salbiyah. Sifat ma'ani juga qadim. Sifat ma'ani juga baqi. Sifat ma'ani juga mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat ma'ani juga bersifat dengan wahdaniyah. Sifat ma'ani juga bersifat dengan wahdaniyah. Dan seterusnya. Maka ini yang perkara kedua yang membezakan sifat ma'ani dengan sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat yang lain tidak ada ta'alluq, sifat ma'ani ada ta'alluq. Sifat-sifat yang lain tidak bersifat dengan sifat. Sifat-sifat yang lain sabit di zat Allah dan tidak bersifat dengan sebarang sifat yang lain. Sifat ma'ani ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersifat dengan sifat-sifat salbiyah yang lain. Maka tu
juga maklumat asas tentang sifat ma'ni. Tapi yang tu tak ni lah, kalau tak faham, tak nampak pun tak apa, fardu kifayah je. Fardu kifayah je. Cuma kita kongsi maklumat sahaja. Baik, selesai. Maka secara kesimpulannya, sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah sifat-sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya Allah melakukan sesuatu. Dengan ilmu Allah mengetahui, dengan kudrah Allah mengada dan meniadakan, dengan iradah Allah menentukan, dengan kalam Allah berkata-kata, dengan samak Allah mendengar, dengan basar Allah melihat. Itu secara umumnya sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdasarkan kepada aliran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti mana yang diikut oleh Imam Dardir dalam kitab kita ni, maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan wajib atas fardu ain, wajib atas mukallaf secara fardu ain atas mukallaf mengetahui sekadar 13 sifat ni je sampai habis sifat ma'ni. Adapun sifat maknawiyah yang lazim bagi ma'ni itu tidak wajib dipelajari, itu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka sifat yang wajib dipelajari dan wajib diketahui oleh mukallaf dan wajib diiktikadkan oleh mukallaf hanyalah 13 macam yang dalam kitab kita ni. Itu yang qaul yang mu'tamad di sisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Qaul yang masyhur, pendapat kedua yang masyhur, iaitu pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala, mengatakan wajib juga belajar, mengetahui dan mengiktikadkan tambahan 7 sifat yang disebutkan sebagai sifat maknawiyah yang lazim bagi ma'ni. Dengan adanya sifat kudrah di zat Allah, maka adanya kaunuhu qadiran dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai sifat 20, kan 13 tambah 7 tambahan mengikut aliran Maturidiyah, jadi 20 lah. Maka qaul yang masyhur dan yang diguna pakai di seluruh dunia lah 20. Cuma yang muktamadnya 13 mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Dardir kerana dia menumpukan secara tepat kepada qaul mu'tamad dalam mazhab Asy'ariyah, dalam mazhab Asy'ari, maka dia pun bincang 13 sifat saja. Maka lepas ni kita tak bincang dah bab sifat Tuhan. Kita tak bincang dah bab sifat yang wajib bagi Tuhan. Dia akan masuk tajuk yang baru, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahagian yang kedua dalam qisim uluhiyat. Kan? Qisim uluhiyat ada tiga tajuk. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah dan sifat yang harus bagi Allah. Setakat kita Imam Dardir ni selesailah perbincangan sifat yang wajib bagi Allah, dan kita akan masuk dalam pertemuan yang seterusnya tajuk tentang sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat tu. Kalau nak membincangkan lagi 7 sifat tambahan, maka yang tu dalam kelas yang lain lah, dengan kitab yang lain. Sebab kalau kita bincang kat sini, dia akan jadi bincang tanpa kitab lah. Jadi semata-mata hurai saja, tak sedap. Ala kulli halnya, pendapat yang kedua itu masyhur. Pendapat yang mengatakan 20 itu masyhur sebab 20 tersebut merupakan tambahan daripada 13. Jadi kalau kita mengaji 20, 13 itu confirm dah mengaji, tambah lagi 7 maklumat tambahan. Kalau kita mengaji 13 saja, maksudnya yang 7 lagi boleh jadi kita tahu, boleh jadi kita tak tahu. Gitulah. Itu yang khilaf lah. Adapun Allah Maha berkuasa, Allah Maha menentukan, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui dan semuanya itu semua ijma' seluruh umat Islam pada sabitnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil maknawiyah samarah. Maknanya samarah, siapa nafi kufur sebab dia sabit dengan Quran dah. Qadirun, muridun, aliman dan sebagainya itu. Yang tu ijma' semua orang dalam agama Islam, sama ada dia daripada ahli sunnah dan bukan ahli sunnah, bahawasanya Allah Maha berkuasa, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan seterusnya. Yang tu yang muttafaq alaih. Walaupun Imam Abu Hasan Asy'ari tak sebut benda tu, tapi dia muttafaq alaih. Disebutkan dalam tempat-tempat yang lain. Yang tidak disebutkan, yang tidak dimasukkan sebagai 7 tambahan selepas daripada ma'ani, ialah maknawiyah yang lazim bagi ma'ani. Maka yang tu khilaf. Sebagian ulama menyabitkan, sebagian ulama tidak menyabitkan. Yang menyabitkan pun khilaf juga. Sebagian ulama kata begitu, sebagian ulama kata begini. Jadi yang tu kita tinggalkan dalam perbincangan kelas yang lain dan juga kitab yang lain. Kita tak bincang kat sini. Maka selesailah kita punya perbincangan kita berkenaan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
yang wajib atas kita mukallaf mengetahuinya. Lepas ni kita akan masuk dalam perbincangan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Ada soalan tadi. Bolehkah Ustaz bagi pencerahan simple dan mudah faham beza ma'ani dan ma'nawiyah? Wajib 13, bolehkah jahil dengan sifat ma'nawiyah itu? Okey, ada dua soalan. Soalan yang pertama, bolehkah Ustaz bagi pencerahan simple dan mudah faham beza ma'ani dan ma'nawiyah? Soalan pertama. Soalan yang kedua, wajib 13, bolehkah jahil dengan sifat ma'nawiyah itu? Baik, soalan yang pertama. Beza sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani macam yang kita bincangkan dalam beberapa pertemuan yang lepas. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dia satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak disebut dengan terus terang dalam Quran merupakan sifat Allah. Tapi difaham daripada bahasa Arab yang fasih, sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih. Bila sebut kata Allah itu qadirun, yang maha berkuasa, bahasa Arab bila sebut qadirun dengan makna zatun muttasifun bil qudrah, zat yang bersifat dengan qudrah. Maka dekat pada qadirun ada dua kefahaman. Satu zat, yang keduanya sifat. Maka sifat tu yang disebutkan sebagai sifat ma'ani. Zat tu zat Allah lah. Sifat itu yang disebutkan sebagai sifat ma'ani. Macam kita lah, kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penjaga. Contohnya lah, penjaga. Contohnya nak mencontoh. Bila sebut kata penjaga, bererti seorang yang menjaga. Sifat dia menjaga, dia tu zat. Seorang, menunjuk pada makna zat, yang menjaga tu sifat. Jadi ada pada kalimah penjaga tu ada dua makna. Ada dua mafhum. Ada dua benda yang kita boleh ambil faham daripada kalimah penjaga. Iaitu zat seseorang yang bersifat dengan menjaga. Sama juga boleh sebut dengan Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala-galanya, atas setiap sesuatu amat berkuasa ia, yang maha berkuasa ia. Bila sebut kata yang maha berkuasa, bermaksud satu sifat, satu zat yang memiliki sifat kuasa, sifat kudrah. Maka sebab itulah hasil, sebab itulah ulama kita ambil ekstrak daripada nas-nas yang ada, lalu dihimpunkan dalam sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita faham, ulama difahami daripada bahasa Arab yang fasih yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Itu sifat ma'ani Allah. Sifat ma'nawiyah Allah ada dua, macam kita sebutkan tadi. Ada ma'nawiyah yang muttafaq alaih, maksudnya sepakat semua ahli Islam. Sepakat semua orang Islam pada mengisbatkan dia. Semua mengiktiqadkan. Kalau ada yang menafikan ma'nawiyah yang kategori pertama ni, maka dia kufur. Dipanggil ma'nawiyah samarah. Ma'nawiyah samarah ni sifat-sifat yang Allah letak dalam Quran lah. Muridan, qadiran, sami'an, basiran, hayyan, aliman dan sebagainya tu. 7 tu. Maka yang tu Tuhan yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa tu sifat lah. Yang. Dia sebut kata yang. Yang maha berkuasa, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha hidup dan sebagainya tu. Maka itu sifat. Maka menafikan Allah bersifat dengan berkuasa, menafikan Quran. Kufur lah. Menafikan Allah Ta'ala itu bersifat dengan menentukan, menafikan Quran. Allah sebut kata, fa'alun lima yurid. Allah ialah Tuhan yang menjadikan apa yang ditentukan. Allah sebut, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah mengkehendaki sesuatu, maka Allah katakan kun fayakun dan sebagainya. Maka menafikan ma'nawiyah samarah ini ialah menafikan Al-Quran dan hadis Nabi. Maka dia kufur. Maka ma'nawiyah dalam kategori yang pertama ni, ma'nawiyah dalam kategori pertama, ijma' semua ulama, semua umat Islam atas sabitnya pada Allah Subhanahu wa taala ni ijma'. Maka Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha menentukan, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha berkata,
Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat di ijma'. Dipanggil ma'nawiyah samarah. Bahagian yang kedua daripada sifat ma'nah yang mukhtalafih, maksudnya dikhilafkan. Sebagian ulama mengiktibarkannya, sebagian ulama tidak mengiktirafnya, tidak mengiktibarnya. Dia dah perbincangan yang asing daripada kategori yang pertama. Maksudnya tidak bermaksud sekiranya dia menafikan ma'nawiyah dengan makna yang kedua ni, dalam kategori yang kedua ni, secara langsung dia menolak ma'nawiyah dalam kategori pertama, tak. Sebab dia beza. Ma'nawiyah pada kategori yang kedua ni, dia merupakan kalau ma'nawiyah dalam kategori yang pertama dinamakan sebagai ma'nawiyah yang samarah. Ma'nawiyah samarah. Ma'nawiyah dalam kategori yang kedua disebutkan sebagai ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani. Ma'nawiyah al-lazimah lil ma'ani. Ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani. Ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani ini merupakan ma'nawiyah yang diambil kira, yang diiktibar sebagai sifat Tuhan kerana adanya sifat ma'ani di zat Tuhan. Itu dia punya asas perbincangan ni. Tak boleh lah kita nak huraikan ni panjang, cuma kita bagi asal lah. Ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani diiktibar sebagai sifat Tuhan. Diiktibar sebagai sifat Tuhan kerana adanya sifat ma'ani di zat Tuhan. Maka sebab tu dia dinamakan ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani. Bandingan mudah untuk mudah faham. Sebahagian guru buat contoh mudah. Bila ada cahaya pada lampu, lampu tu zat. Cahaya tu sifat ma'ani. Bila ada cahaya pada lampu tu, maka berlaku cerah. Cerah tu ma'nawiyah yang lazim bagi lampu. Macam tu jugalah bila adanya sifat ma'ani pada Allah, iaitu kudrah contohnya, berkuasa ataupun kuasa ada pada Allah, maka melazimkan keadaannya yang maha berkuasa. Maka keadaannya itulah yang disebutkan sebagai ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani. Disebut sebagai kaunuhu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakaliman. Kaunuhu tu merujuk kepada ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani yang dikhilafkan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan tak payah kira. Maksudnya dia tidak mengiktibarkannya sebagai sifat Tuhan dah yang perlu dikirakan sebab dah ada ma'ni. Kira apa ma'nawiyah? Imam Abu Mansur Maturidi kata tak, kita kira. Sebab untuk menjelaskan lagi kefahaman terhadap akidah. Dan ada hujah-hujah dia yang lain, ini hujah yang mudah lah. Ada hujah-hujah yang lain. Maka tu beza di antara ma'nawiyah yang sepakat semua terima, kufur siapa yang mengingkarkannya, iaitu ma'nawiyah yang samarah. Dengan kategori yang kedua, ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani yang tidak disepakati dalam ahli sunnah sendiri, dalam aliran Asy'ariyah dan juga Maturidiyah sendiri, tentang memasukkannya dalam sifat yang wajib dipelajari oleh mukallaf. Maka qaul yang muktamad, Imam Abu Hasan Asy'ari kata 13 saja tak wajib ngaji. Sebab kita yang i'tiqad dah Tuhan Maha Kuasa, kita yang i'tiqad dah Tuhan Maha mendengar, kita yang i'tiqad dah Tuhan Maha mengetahui. Cuma tambah atas i'tiqad yang macam tu ma'nawiyah samarah lah. Tambah atas i'tiqad macam tu, maka Tuhan bersifat dengan kudrah. Tuhan bersifat dengan iradah. Itu yang wajib kita, itu yang wajib dipelajari. Ini ikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Mansur Maturidi pandangannya dan juga alirannya mengatakan kena tambah bagi cukup 20, tambahan 7 ke atas ma'nawiyah, tambahan 7 ke atas ma'ani. Sebab tambahan 7 ke atas ma'ani ni sebahagiannya nampak, sebahagiannya tak nampak. Maka la yastaghni bimalzumin an zikril lazim, kaedah dia. Tak memadai dengan sebut malzum sifat ma'ani, memadai tak perlu dah sebut lazim, tak memadai. Walaupun dah sebut dah malzum iaitu sifat ma'ani, lazim bagi ma'ani juga iaitu ma'nawiyah kena sebut juga. Maka bilang 20. Ni antara hujah-hujah dan sudut perbincangan yang dibincangkan dalam ma'ani dan ma'nawiyah. Soalan yang kedua tadi, kita tak boleh lama. Wajib 13. Bolehkah jahwil dengan sifat ma'nawiyah itu? Bila dikatakan qaul yang muktamad itu wajib mempelajari dan mengiktikadkan 13 sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, soalan dia,
apakah hukum ataupun bagaimana kalau jahil tentang 7 yang lebih itu. 7 yang lebih itu, kalau dalam kategori yang pertama, maknawiyah samarah, kufur. Bagi mereka yang jahil dan mengingkarkannya, kufur. Tak tahu Tuhan ni mengetahui tidak, kufur lah. Tak tahu. Itu kalau jahil. Tak tahu apa nama Tuhan ni maha berkuasa ke tak. Itu jahil. Ataupun ingkar. Tuhan mana ada, Tuhan maha berkuasa tak ada. Kufur. Bila mana maknawiyah yang dimaksudkan ialah maknawiyah yang samarah. Maknawiyah yang sepakat semua orang Islam menerimanya sebagai sifat Tuhan. Sabit dengan Quran dan hadis dengan nas yang jelas. Yang ditanya dalam soalan tu ialah maknawiyah dalam bahagian yang kedua. Iaitu maknawiyah yang lazim bagi ma'ani. Maka tak kufur lah dan tak berdosa lah kalau tak tahu. Ikut pandangan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan itu qaul yang mu'tamad dalam ahli sunnah wal jamaah. Tak wajib tahu. Tak wajib tahu. Maksudnya kalau tahu fardu kifayah lah. Lagi pula pada pandangan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dia ada huraian dan tafsirannya yang tersendiri tentang maknawiyah bagi samarah, maknawiyah yang lazim bagi ma'ani ni. Dia ada pandangannya. Dia mengatakan maknawiyah yang lazim bagi ma'ani ni ialah sekian, 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 sekian dan sekian. Imam Abu Mansur al-Maturidi mengatakan maknawiyah bagi yang lazim bagi ma'ani ni dengan makna yang agak sikit berbeza. Sikit berbeza. Maknawiyah yang sedikit berbeza kefahamannya dengan yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Maka dengan sedikit perbezaan tu, maka dia mengatakan kena tambah juga bagi cukup 20. Supaya mukallaf mengetahui dengan lebih jelas dan lebih kejap akidahnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sisi pendapat dia, fardu ain itu 20 sifat lah. Ini qaul yang masyhur. Yang mu'tamad, pegangan kita ahli sunnah wal jamaah yang mu'tamad, bukan salah tak, mana-mana tak kira yang mu'tamad dan yang masyhur. Nak kata salah, tak salah. Tak salah. Sebab dalam 20 tu ada 13. Dalam 13 tu juga, kalau betul huraiannya macam mana yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan ulama-ulama yang mengikut alirannya, maka dah dapat juga makna-maknawiyah tu. Jadi, tak ada yang salah, cuma dia ada qaul yang mu'tamad, iaitu qaul yang mengatakan wajib atas mukallaf secara fardu ain belajar 13 sifat dan mengiktikadkan 13 sifat. Ini yang mu'tamad. Tapi yang masyhurnya 20, sebab 20 tersebut dia merangkumi dua pendapat. Itu je lah. Dah dapat dah 13, tambah lagi 7. Yang mana takkan dapat kalau cuma sekadar bagi 13 dan tak apa nampak dengan jelas. Gitulah. Jadi sebab tu kalau kita nak bincangkan dalam kitab kita ni, dia akan jadi perbincangan ceramah. Dia akan jadi huraian ceramah lah. Sebab tak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada kalam yang kita akan bedah dan kita akan bincangkan. Kena pakai kitab lain lah. Pakai kitab lain yang membincangkan tentang sifat maknawiyah. Maka lebih mudah dan lebih senang untuk kita hurai satu persatu. Daripada kita nak rangkum 7 sifat itu secara sekaligus, dia akan memeningkan kepala kita dan menyebabkan kita hilang fokus. Nantilah ada masa pula nanti ataupun dalam kitab yang lain nanti, dalam kesempatan yang lain nanti, insya-Allah kita akan membincangkan sifat maknawiyah yang lazim bagi ma'ani. Itu yang dikhilafkan. Maka bila dia dikhilafkan, tak jadi satu kesalahan lah kalau jahil tentangnya. Tak jadi kesalahan. Sebab maknawiyah yang lazim bagi ma'ani ni, dia bukan maknawiyah samarah. Lain. Menafikan maknawiyah samarah ataupun jahil tentang maknawiyah samarah menyebabkan orang tu kufur. Jahil ataupun menafikan maknawiyah yang lazim bagi ma'ani, tidak ada hukum apa-apa lah. Tidak ada hukum apa-apa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyid
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله